A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Maisara Production. Kali ini kita akan membahas syarahan ke-22 Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisara Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman menurut darjat iman mereka. Sekiranya seseorang itu imannya kuat, maka ujiannya pun kuat juga. Oleh itu, ujian kepada Rasul lebih hebat dari ujian kepada Nabi, dan ujian kepada Nabi lebih hebat dari ujian kepada Abdal, dan ujian kepada Abdal lebih hebat dari ujian kepada wali. Tiap-tiap seseorang diuji menurut tinggi atau rendah imannya. Nabi pernah berkata, sesungguhnya kami dari golongan nabi-nabi adalah yang paling hebat dari orang-orang lain. Allah akan meneruskan ujian ini kepada mereka menurut tingkatan-tingkatan mereka, agar mereka sentiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah kasih kepada mereka, dan Allah tidak mahu orang yang dikasihinya berjauhan darinya. Oleh itu, ujian itu adalah ibarat peringkat hati mereka dan sebagai penjara jiwa mereka, dan menjauhkan mereka tercenderung kepada apa sahaja yang bukan tujuan hidup mereka, dan menjauhkan mereka dari merasa senang dan cenderung kepada apa sahaja selain Allah yang Maha Pencipta. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka yang berkekalan, maka hancurlah hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka, dan diri mereka pun hancur. Maka dapatlah mereka membezakan antara yang hak, benar, dengan yang batil, palsu. Maka segala tanda, tujuan, dan kehendak mereka terhadap keseronokan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari mereka, dan mereka merasa tenteram berada di sisi Tuhan, dan mereka redha dengan Allah dan sabar terhadap ujiannya, dan mereka selamat dari kejahatan makhluknya, dan mereka mendapat kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kekuasaan hati itu akan bertambah gagah dan dapat mengkontrol anggota-anggota badan. Ujian dan bencana itu menguatkan hati dan meneguhkan iman dan sabar, serta melemahkan nafsu-nafsu kebinatangan dalam diri itu. Kerana apabila kesusahan datang, si mukmin menunjukkan sabar dan redha serta berserah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan redha dan menolong mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu bersyukur, sesungguhnya aku akan tambahi lagi kurniaan itu. Apabila diri manusia itu menggerakkan hati untuk mencari sebarang matlamat hawa nafsu dan berfoya-foya, dan hati itu menurut sahaja matlamat ini, dan ini tanpa perintah Allah dan izinnya, maka akibatnya ialah lupa kepada Allah, syirik dan dosa. Maka Allah akan menimpakan bencana, kesusahan dan derita kepada mereka yang lupa itu. Hati dan fikiran mereka akan sakit jika hati mereka tidak pedulikan panggilan kepada matlamat tersebut, hingga Allah mengizinkannya melalui ilham bagi wali dan wahyu bagi nabi dan rasul, dan tindakan diambil atas ilham atau wahyu itu, sama ada pemberian kurniaan atau bukan kurniaan. Maka Allah akan memberi ganjaran kepada hati itu dengan rahmat, keampunan, sentosa, keredaan, cahaya dan ilmu, kehampiran kepada Allah, merdeka dari apa-apa keperluan, dan selamat dari bahaya bencana. Oleh itu ketahuilah dan ingatlah, dan selamatkan diri kamu dari ujian dengan bersungguh-sungguh. Waspada dengan tidak terburu-buru menurut panggilan fikiran dan kehendaknya, tetapi hendaklah tunggu dengan sabar keizinan Allah, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat buat semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.